Salam anda menonton cerita di Sebaik Berita dan pastinya untuk waktu ini kita terus memberi tumpuan khususnya membabitkan ataupun memberi tumpuan khususnya kepada musibah banjir dan proses pemulihan pasca banjir. Tetapi sebelum saya nak pergi ke rakan-rakan saya, ini antara yang diberi tumpuan khususnya di platform astroawani.com yang mana kalau diikutkan statistik dan juga angka yang terbaru daripada Ketua Polis Negara yang mana kemaskininya adalah 48 mangsa korban banjir di seluruh negara, 5 masih lagi hilang. Saya bacakan sedikit artikelnya di astroawani.com yang mana seramai 48 orang ataupun mangsa menjadi korban banjir di seluruh negara setakat ini, manakala 5 lagi statusnya masih lagi hilang. Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Akrisani Abdullah Sani yang mana mengatakan Selangor kekal dengan 25 mangsa manakala di Pahang seramai 20 mangsa dan Kelantan 3 mangsa. Kalau di Selangor membabitkan ataupun melibatkan 17 lelaki dan 8 wanita. Kalau di Pahang pula melibatkan 14 lelaki dan 4 wanita serta 2 orang kanak-kanak lelaki. Dan sementara itu mangsa di Kelantan melibatkan 2 lelaki dan juga seorang kanak-kanak perempuan. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh ke astroawani.com. Selain daripada artikel ini ada kami sediakan kepada anda rantaian artikel lain dalam lapor langsung musibah banjir di platform astroawani.com. Ada satu ruangan khusus kami sediakan kepada anda jika anda nak bacalah ataupun nak mendapatkan perkembangan semasa berkaitan dengan musibah banjir dan proses pasca banjir secara keseluruhannya. Baik, saya nak bersama dengan Hasimi Muhammad kerana Hasimi dikatakan untuk kalau ikutkan jadual liputan untuk wartawan, beliau membuat satu liputan khususnya melihat kepada pasca banjir di Kampung Bukit Lancong. Mungkin saya nak terus bersama dengan Hasimi, boleh kongsikan setelah lebih pada seminggu banjir melanda khususnya di kawasan ataupun di Kampung Bukit Lancong, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini keadaan semasa dan juga berkaitan dengan proses pemulihan pasca banjir. Baik, terima kasih Fauzi di studio. Hari ini merupakan hari keempat kita berada di Kampung Bukit Lancong membuat tinjauan pasca banjir. Dan kalau kita melihat kepada selepas seminggu banjir melanda khususnya di Lembah Kelang termasuk juga di Kampung Bukit Lancong ini, kita melihat kepada proses pembersihan sedang giat dilakukan oleh mangsa-mangsa banjir yang berada di sini. Namun sebenarnya kita tekankan dalam lintas langsung kita pada 3 petang tadi, masih terdapat lumpur di beberapa lorong khususnya di lorong Haruan 1 dan 2 yang terjejas teruk akibat banjir pada Sabtu lalu. Ketika ini kawasan tersebut masih lagi diselaputi oleh lumpur. Kalau ikutkan anggaran sekitar 1 inci lumpur masih lagi berada di kawasan tersebut yang mana penduduk ketika ini sukar untuk membersihkan kawasan berkenaan dengan kekangan daripada tenaga kerja dan sebagainya. Dan hari ini juga hari keempat kita berada di sini, hujan turun sekitar pukul 2 petang tadi yang mana kita lihat keadaan semasa ketika itu sedikit menyulitkan mangsa-mangsa untuk proses pembersihan. Namun perlu ditekankan juga bahawa kita melihat sepanjang kita berada di lokasi ini dari hari pertama sehingga ke hari 4, kita melihat kepada pergerakan keluar masuk kenderaan-kenderaan daripada pihak NGO, persendirian dan sebagainya semakin aktif untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa yang terjejas, baik dari segi makanan, keperluan asas dan sebagainya. Kita melihat juga bantuan dari segi tenaga kerja untuk membersihkan kediaman juga diberikan oleh pihak NGO dan persendirian untuk meringankan beban mereka yang terkesan. Namun kalau boleh rakan setugas tunjukkan kawasan sekitar ini, antara kawasan sekitar yang saya katakan antara berdekatan dengan lorong Haruan 1 dan 2 yang mana ketika ini kawasan ini masih lagi berlumpur. Namun proses pembersihan kalau boleh digambarkan ini antara kerja-kerja yang telah dilakukan oleh mangsa-mangsa banjir di sini. Kita sempat borak dan sebagainya, bekerja dari waktu pagi sehinggalah sekarang untuk memastikan kediaman mereka ini bersih sepenuhnya sebelum dapat didiami semula. Dan itulah antara pergerakan keluar masuk oleh mangsa-mangsa banjir. Mereka angkut lumpur, bawa ke hadapan sekitar 50 meter dari lokasi kediaman mereka untuk meletakkan longgokkan sampah dan lumpur dan sebagainya. Dan kita melihat juga kepada pergerakan keluar masuk lori-lori sampah itu juga
diharapkan lebih aktif kerana semalam kita temui penduduk di sekitar lorong ikan keli juga mengharapkan perkara yang sama agar sampah-sampah longgokan sampah yang telah memasuki hari keempat, kelima masih lagi belum dipungut sepenuhnya oleh pihak-pihak berkaitan. Namun kita lihat daripada pihak MBSA, MBSJ itu ada hadir ke kawasan ini mungkin secara berperingkat memasuki lorong-lorong di kawasan Bukit Lancong ini untuk memungut sampah. Dan juga kalau kita melihat kepada selain bantuan bentuk dari segi proses pembersihan, perabot dan sebagainya, bentuk keuangan, kita juga melihat kepada aspek psikologi mangsa-mangsa banjir ini juga perlu diberi tumpuan kepada pihak berkaitan, khususnya kalau NGO yang mempunyai kepakaran membawa pakar-pakar kaunseling untuk memberikan penekanan kepada aspek psikologi khususnya dalam kalangan kanak-kanak, warga emas, orang kurang upaya yang mungkin sedikit terkejut dengan bencana yang menimpa ini. Khususnya kita melihat kepada temu bual kita hari ini bersama sepasang suami isteri yang menceritakan bagaimana keadaan anak sulungnya yang berusia 5 tahun terkejut dengan kejadian tersebut. Mental lah, sebab mental tu down lah. Sebab saya kalau tu daripada sudut pandangan saya lah, anak-anak lah, saya pentingkan anak-anak je. Second, diri sendiri lah, yang harta benda tu kita boleh cari, tak apa. Tapi anak-anak mental, lepas tu bantuan kepada rumah lah, rumah elektrik itu safety lah. Kedua, bakalan air bersih. Ketiga, macam biasalah, barang-barang, sebab kita bagi tahulah, sebab kita bagi dia jauh daripada bencana lah. Kita bagi dia tempat yang safety, macam kita cakap lah, ini alah sikit je. Sebab kita bagi media pun kita kurangkan sikit. Sebabnya mental anak saya pun macam, dia mainan kan. So, adik-adik dia tanya, Papa, mana mainan abang kan. So, macam anak tu lah. Pentingkan anak sebab saya pun anak ada baby umur 3 bulan baru pantang. So, hari yang first kena tu terkejut lah benda ni kan. Baik, itu perkongsian daripada saudara Izi Hayat yang berkongsi kepada kita bagaimana keadaan anak dia yang berusia 5 tahun ketika melihat kejadian sendiri banjir yang melanda pada Sabtu lalu, bagaimana dia mainkan peranan bersama dengan isterinya untuk memberikan semangat, memulihkan semangat anak sulungnya itu. Dan ketika ini kalau kita melihat kepada kawasan sekitar di rumah dia dan pasangannya itu juga masih lagi berlumpur, dan kerja-kerja pembersihan kita lihat ada daripada rakan-rakan ataupun saudara mara dari sahabat berenam hadir untuk membantu menghulurkan beban. Jadi kita melihat kepada aspek psikologi itu, Fauzi, mungkin perkara ini perlu dititik berat oleh pihak-pihak berkaitan di luar sana dalam menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir. Okey, cerita ataupun kisah yang dikongsikan oleh Hasimi dan juga temu bual yang beliau lakukan bersama dengan mangsa banjir tadi, anda boleh ke astroawani.com. Saya tunjukkan kepada anda, ini artikel yang dituliskan oleh Hasimi, banjir, Papa, mana mainan abang. Ini artikel yang melihat juga perkongsian dikongsikan oleh mangsa banjir yang sebentar tadi yang kami siarkan sedikit sedutan temu bualnya, antara lain yang bertanyakan soalan itu oleh anak kepada pembantu gudang iaitu mangsa banjir sendiri, Izi Hayat Ismail, selepas harta benda kediaman mereka rosak teruk akibat banjir yang melanda kampung Bukit Lancong berdekatan ataupun berhampiran dengan Subang Jaya baru-baru ini. Untuk artikel lanjut, anda boleh baca di astroawani.com, ada titlenya ataupun tajuknya, Banjir Papa Mana Mainan Abang. Okey, baik, untuk waktu ini dalam lebih kurang dalam 2 minit yang akhir ini, kalau saya lihat daripada visual yang dikongsikan secara langsung oleh Hasimi dan juga jurukamera, kelihatan seperti yang dikongsikan juga oleh Hasimi, longgokan sampah di tepi jalan, ada kawasan-kawasan masih lagi lumpur penuh di hadapan rumah, di dalam rumah, kawasan ataupun jalan masih lagi lecak. Tapi mungkin ataupun saya hanya mahu kepastian di kampung, di kawasan yang anda berada sekarang ni, adakah 100% sudah pun surut airnya ataupun ada berapa lagi kawasan lain yang masih lagi bertakung ataupun bergenang air, Hasimi? Baik, lokasi ini sepenuhnya telah pun surut keadaan banjir. Kalau di luar kawasan ini, keadaan di sekitar yang jauh sedikit daripada kawasan sungai dan ban air
kebanyakannya sudah kering. Cuma di lokasi yang kita berlintas langsung, khususnya visual yang anda dapat saksikan di lorong Haruan 1 dan 2, masih lagi lumpur yang basah kerana keadaan seperti mana kita tekankan bahawa lokasi itu yang paling teruk terjejas kerana dekat dengan sungai. Tapi kebanyakannya sudah mula surut dan proses-proses pembersihan itu sudah pun dilakukan, termasuk kita melihat kepada skuad Prihatin Johor juga berada di sini. Kita juga bersempat melihat kepada kehadiran Adon Titi Serong, Hasnul Zulkarnain juga bersama sukarelawan turut membantu kawasan ini selepas menggerakkan sukarelawan di beberapa lokasi. Namun cuma penekanan di sini adalah untuk melihat kepada aspek-aspek apa bantuan yang perlu disalurkan selepas ini, selain daripada kita melihat kepada bantuan kewangan, juga dizahirkan adalah segi permohonan untuk tuntutan pampasan kepada harta benda yang rosak itu juga perlu dipertimbangkan oleh pihak berwajib agar dipermudahkan sedikit prosedur tersebut untuk memudahkan mangsa-mangsa banjir, khususnya di kampung Bukit Lancong ini. Kalau nak bergerak ke balai polis untuk buat laporan misalnya, agak terdapat sekitar 2-3 balai polis saja, namun keadaan kesulitan untuk mereka bergerak. Ada yang ada kenderaan boleh bergerak, ada yang kenderaan rosak seperti mana kita tahu, tenggelam dan sebagainya. Itu menyukarkan kerana proses pembersihan sedang giat dilakukan, dan harapan mereka kalau ada kemungkinan mempertimbangkan untuk ada pergerakan daripada balai polis bergerak dan misalnya untuk masuk ke lokasi-lokasi banjir ini untuk membantu mereka membuat permohonan tersebut, mungkin itu boleh dipertimbangkan, Fauzi. Okey, baik, terima kasih Hasimi yang membawakan perkembangan secara langsung melihat kepada proses pemulihan ataupun pasca banjir di Kampung Bukit Lancong. Dan seperti yang dikongsikan oleh Hasimi, penduduk ataupun mereka ataupun mangsa banjir yang tinggal ataupun yang berada di Kampung Bukit Lancong mengharapkan pada ketika ini, selain pada melihat kepada bantuan jenis kebendaan ataupun bantuan kewangan, mereka juga memerlukan bantuan jenis psikologi. Dan seperti mana yang Hasimi katakan, dan harap-harap nanti adalah beberapa pihak yang sudi menghulurkan bantuan seperti apa yang diharapkan, dan cerita dan juga kisah itu akan diteruskan oleh Hasimi sepanjang hari ini, dan pastinya akan ada cerita lain akan dikongsikan oleh Hasimi di platform astroawani.com. Baik, cerita berehat seketika kembali lagi selepas ini.